Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, wala haula wala quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita menggunakan kitab terjemahan Al-Qaul Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam lil Imam Ibn Al-Imad Al-Aqfahsi. Kita sampai pada muka surat 11, hukum yang ke-20, masalah yang ke-20. Okey, kita ulang kaji sikit, iaitu apa hukum takbiratul ihram serentak dengan imam. Allahu Akbar serentak. Imam A dia pun A, imam bar dia pun bar. Jawapan dia, solatnya tidak sah. Mana-mana makmum yang takbiratul ihram serentak dengan imam, maka tidak sah. Kalau orang tanya, kalau dia takbiratul ihram lagi awal daripada imam, yang tu boleh fikir sendiri ya. Kalau serentak pun dah tak sah lagi awal, kalau mendahului lagilah tak sah. Nah, kalau serentak takbiratul ihram dengan imam pun sudah tidak sah pada takbiratul ihram. Nombor 2. Nombor 2 kita ulang kaji bagi salam pula. Kita ambil bagi salam dulu. Apa hukum memberi salam serentak dengan imam? Bukan mendahului ni, yang ni serentak. Bagi salam serentak dengan imam tidak batal. Tidak batal sembahyang dia. Saya sebut yang ringkas, tak mau masuk khilaf. Kalau sebut dua pendapat. No, kita ambil pendapat yang diguna pakai terus dalam mazhab. Pegang yang tu saja cukup. Kalau serentak bagi salam tak batal. Kemudian awak tak dengar pula. Okey, kemudian yang ketiga, pertama takbiratul ihram, nombor 2 bagi salam, yang ketiga rukun-rukun lain. Rokok, i'tidal, sujud kan, dan sebagainya. Apa hukum rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud serentak dengan imam? Maka jawapannya, rukun-rukun lain hanya makruh tetapi hilang fadilat berjemaah. Rukun-rukun lain makruh dan hilang fadilat berjamaah. Habis. Kemudian hari ni kita nak tengok hukum yang ke-20. Agak panjang, kita bahas yang penting lah. Apa hukum makmum salam sebelum imam? Bagi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Apa hukum makmum bagi salam sebelum imam? Dia bagi salam dulu dengan niat mufaraqah, dengan niat nak berpisah daripada jamaah, berpisah daripada imam. Tadi saya bagi tahu, kalau bagi salam serentak dengan imam tak batal. Serentak dengan imam tidak batal, tetapi luput fadilat berjamaah.
Yang ni dia nak bahas pula hukum makmum bagi salam sebelum imam, tapi dia niat untuk keluar daripada jamaah imam, bukan niat keluar solat, nak berpisah daripada imam. Sah tak solat dia makmum ni? Okey, sebelum tu kita cerita dulu. Satu orang dia semayang sampai tahiyat akhir. Sampai tahiyat akhir dia rasa sakit perut dan dia rasa angin nak keluar. Kalau tunggu tak ada ni, maka dia pun habiskan tahiyat fil alamin innaka hamidum majid. Dia berniat, aku keluar daripada jamaah ataupun aku berpisah daripada imam. Sebab apa? Sebab dia rasa nak keluar sesuatu, angin ke apa kan, dia pun niat berpisah daripada imam. Dia pun bagi salam. Itu panggil niat mufaraqah. Dia pun niat mufaraqah dan dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukum dia? Ni bahasan ni. Nombor 20 ni. Tengok kitab. Yang ada kitab lah. Hukum makmum salam sebelum imam. Dia bagi salam dulu dengan niat mufaraqah, dengan niat berpisah. Jawapan dia sebelum baca kitab, saya terang dulu. Hukum makmum bagi salam sebelum imam bagi salam, dan dia niat keluar daripada imam, daripada jamaah, dan dia keluar itu mufaraqah itu disebabkan uzur. Dia ada uzur. Apa dia uzur dia? Uzur dia ialah dia nak buang ayang ataupun dia rasa nak keluar angin, memang nak rasa sangat-sangat dah. Dia tahu kalau dia tunggu lagi 15 saat, 20 saat akan kentut. Maka dia pun dengan sebab uzur, ada sebab dia niat berpisah daripada jamaah, daripada imam, dia pun bagi salam dulu. Maka semayang dia tak batal. Okey, semayang dia okey. Sebab apa? Sebab ada uzur, Maksudnya boleh ke ustaz? Ya, boleh. Ni dia cerita tentang tahiyat saja tau. Dia tak cerita lagi tentang tempat lain, kat tempat lain. Okey, kita tengok yang ni ketika tahiyat sahaja. Apabila makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Tadilah yang saya cerita tak sah. Makmum bagi salam sebelum imam bagi salam dengan niat mufaraqah. Makmum niat nak keluar daripada imam, keluar daripada jamaah, hendaklah ditilik. Maka penterjemah bagi tahu, dia terjemahkan di sini rahimahullah, hendaklah ditilik. Kita kena kaji, kena tengok. Jika perbuatannya itu perbuatan makmum yang keluar tadi ni, dengan sebab uzur, tidaklah batal sembahyangnya makmum. Kalau ada keuzuran, tak batal sembahyang dia. Ni yang saya dah terang tak sah. Yang itulah makmum bagi salam sebelum imam bagi salam, dan makmum niat mufaraqah. Apa niat mufaraqah? Niat nak keluar daripada jamaah. Maka boleh dan tak batal sembahyang dia sebab makmum ada keuzuran. Saya baca sekali lagi, pakat dengar, pakat tengok. Kita baca. Ni bahasa orang dulu-dulu, orang alim dulu terjemah. Bahasa yang sangat tepat tapi tinggi. Apabila makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah, maka hendaklah ditilik. Ditilik itu maksudnya hendaklah dikaji, ditanya, disoal, diselidik. Jika perbuatannya itu perbuatan makmum tadi, yang keluar tadi, mufaraqah tadi, bagi salam sebelum imam dan mufaraqah, jika perbuatannya itu dengan sebab uzur, tidaklah batal sembahyangnya. Nampak? Habis? Selesai. Dan di antara uzur itu imam memanjangkan di antara uzur itu imam memanjangkan sangat bacaannya. Ni dia bagi contoh lain uzur. Imam panjang sangat semayang, Contohnya macam ni. Imam semayang dengan imam baca lama, imam baca panjang. Jadi makmum tu pun
panjang sangat ni, lama sangat. Maka dia pun bagi salam dulu. Dia niat mufaraqah pertama, dia niat mufaraqah, keluar dari jamaah, berpisah dari imam, niat mufaraqah. Kemudian sebab apa niat mufaraqah? Imam baca panjang sangat, maka yang tu dibenarkan. Dapat tak pahala jamaah? Dapat. Seseorang yang niat mufaraqah, berpisah daripada imam dengan sebab uzur, tetap dapat fadilat berjemaah 27 kali ganda. Ini kelebihan dia bila ada uzur. Tapi kalau tak ada uzur, tak ada sebab, tak dapat pahala berjamaah. Tu rugi tu. Memanjangkan sangat bacaannya atau imam. Ini uzur yang seterusnya. Dia bagilah contoh, dia banyak lagi. Kitab ni sebut sebahagian. Atau imam meninggalkan sunat-sunat yang dikendaki dengan sengaja seperti tasyahud awal. Semayang maghrib, imam tak duduk tasyahud awal. Apa hukum tasyahud awal? Sunat ab'ad. Hukum tasyahud awal adalah sunat ab'ad. Kalau imam sengaja tak tasyahud awal, sah ke tak sah sembahyang imam? Sah. Makmum? Sah. Sebab tasyahud awal hukumnya sunat. Tahiyat awal tu, tasyahud awal, tahiyat awal, hukum dia sunat. Walaupun imam sengaja tinggal. Bila imam ni dia tinggal tasyahud awal, bila sampai tang tasyahud akhir, makmum kata aku nak pisah daripada imam ni sebab tadi dia tasyahud awal. Aku nak berpisah dari imam, nak bagi salam dulu. Nak niat mufaraqah, nak bagi salam dulu. Pasal apa wahai makmum? Sebab tadi imam tinggal tasyahud awal. Soalan dia, boleh tak makmum buat macam tu? Boleh, sebab ada uzur. Dapat tak pahala berjamaah? Dapat, sebab uzur itu uzur yang diterima. Habis. Dan qunut ataupun imam tinggal qunut. Imam tinggal qunut. Tapi bukan bagi salam waktu duduk tengah qunut. Bukan bagi salam waktu tengah berdiri, Ni kita duk bahas ketika tahiyat. Mufaraqah ketika tahiyat, bagi salam dahulu dari imam ketika tahiyat. Pasal apa? Pasal tadi imam tak qunut. Pasal tadi imam tak tasyahud awal. Pasal tadi imam panjang sangat bacaan dia lepas Fatihah, contoh. Dan sebagainya. Nampak? Bila dia sebut dan sebagainya, ada lagi sebab-sebab lain. Yang ni kita sebut contoh saja. Okey, yang sering berlaku dalam masyarakat apa? Subhanallah. Yang sering berlaku dalam masyarakat apa? Yang sering berlaku dalam masyarakat ialah bila tahiyat, tang tahiyat makmum ada sesuatu yang penting seperti sakit perut ataupun sesuatu yang melibatkan keselamatan. Waktu tahiyat dia baru teringat kan. Jadi waktu tu dia pun niat berpisah daripada imam dan bagi salam dahulu daripada imam. Sembahyang dia sah dan dia mendapat pahala berjamaah. Cukup faham poin nombor 20 ni, faham yang tu pun dah cukup. Sebab sekali saya baca di bawah, tuan-tuan akan tengok dia agak dia agak mendalam lah, Saya risau kalau saya masuk juga dia jadi hak tadi pun jadi kan. Ni kita dah faham. Kita dah faham dah yang paling asas dalam tajuk ni, dalam poin nombor 20 ni, inilah yang paling asas untuk kita faham. Itu dah cukup dah. Dan jika ia berbuat dengan tidak sebab uzur. Ni kita baca sikit lagi. Ini penting. Kalau makmum tadi dia bagi salam awal daripada imam, dia niat mufaraqah, kemudian dia bagi salam awal pada imam tanpa sebab, tak ada keuzuran, sah tak solat dia?
saya bagi tahu siap-siap sebelum kita baca, solat dia sah juga. Solat dia sah juga walaupun tanpa uzur, walaupun tanpa uzur. Dan hilang pahala berjamaah. Dah cukup. Habis. Siapa-siapa makmum yang bagi salam sebelum imam, dia niat mufaraqah, bagi salam sebelum imam, kalau ada sebab, maka dia dapat pahala berjamaah dan solatnya sah. Mana-mana makmum yang bagi salam sebelum imam, dia niat mufaraqah, bagi salam sebelum imam, tanpa sebab, ni nombor 2, tanpa sebab, maka solat dia juga sah. Solat dia juga sah mengikut qaul yang asah, dan hilanglah, luputlah pahala berjamaah. Dua-dua sah. Cuma hak pertama tadi ada pahala berjamaah, nombor 2 tak ada pahala berjamaah. Sebab apa nombor 2 tak dapat pahala jemaah? Hilang macam tu je pahala jemaah dia, sebab tanpa uzur. Tapi hak nombor 2 pun solat dia tetap sah, walaupun dia keluar, dia niat mufaraqah dan dia bagi salam awal daripada imam tanpa sebab. 3 benda. Dia niat mufaraqah, dia bagi salam awal daripada imam, nombor 3 tanpa sebab, solat dia tetap sah mengikut qaul yang asah, dan dia hilang pahala berjamaah. Okey, kita baca. Cuba tengok hak saya terang tak sah, lepas tu kita tengok. Saya baca. Bismillah. Dan jika ia berbuat, ia ni siapa? Ia ni makmum tadi ni. Berbuat dengan tidak sebab uzur. Berbuat tu apa? Dia mufaraqah dan dia niat mufaraqah tanpa sebab, dan dia bagi salam awal pada imam. Dan jika ia berbuat dengan tidak sebab uzur, maka ada 2 pendapat. Nampak ni ada 2 pendapat. Tapi saya terus sebut pendapat yang kita yang paling kuat supaya tak keliru. Saya tak mau masuk banyak sangat. Seperti mana juga mufaraqah tanpa uzur, maka lebih asah daripada keduanya, tidak batal sembahyangnya. Okey, habis. Ambil yang tu je, ambil hukum tu cukup. Nombor 3. Jadi nombor 1 kita dah tengok dah. Nombor 2 kita dah tengok dah. Sekarang kita nak baca yang nombor 3. Dan jika ia makmum tidak berniat mufaraqah. Ni hukum nombor 3. Tuan-tuan, saya cerita dulu kat tuan-tuan. Nombor 3 ni dia tak niat keluar daripada jamaah, dia terus bagi salam sebelum imam. Apa hukum? Maka hukum dia batal semayang dia. Ini nombor 3. Dia tak niat berpisah daripada imam, dia bagi salam sebelum imam bagi salam, walaupun ada sebab, maka batal semayang dia, sebab dia tak niat mufaraqah. Saya baca tu penerangan dia. Kita tak mau baca hak bawah tu, ada 10 baris lagi, 12 baris lagi. Kalau baca juga dia akan jadi, dia bahas dengan bahasa lama yang sangat tinggi, dan sekali lagi tuan-tuan faham 3 hukum tu cukup untuk tajuk nombor 20 ni. Dan jika ia, tulis yang tu nombor 3, maksudnya yang ni perbahasan yang ketiga adalah nombor 20. Dan jika ia ni siapa? Makmum tadi juga, keadaan nombor 3, tidak niat mufaraqah, memberi salam sebelum imam. Dan memberi salam, tulis tepi itu, sebelum imam. Sedangkan ia mengetahui, ia ni siapa? Ia ni makmum. Makmum yang bagi salam awal tadi. Mengetahui dan sedar bahawa ia mengikut imam. Dia tak niat mufaraqah, dia bagi salam awal pada imam, dan dia tahu dia duduk tengah ikut imam daripada awal tadi. Tiba-tiba tang tahiyat, dia tak niat mufaraqah, dia bagi salam awal, maka batallah sembahyangnya. Tu imam ke makmum? Makmum. Sama sekali kerana melakukan 2 perbuatan haram. Dengar dia buat 2 benda haram. Yang pertamanya mendahului imam dengan 1 rukun. Mendahului imam dengan 1 rukun haram. Dan yang kedua, memutuskan ikutan imam
dia dia putus ikutan dengan imam tanpa niat mufaraqah. Jadi dia buat dua benda haram dan juga solatnya batal. Okey, habis 3 tu. Cukup untuk nombor 20 kita tak baca dah. Bawah-bawah tu lagi berapa belas baris. Sebab saya dah baca dah tadi seorang-seorang. Kalau saya baca juga kan sat lagi hak kita faham dah 3 tadi, dia akan kan yang itulah dia akan pi merata lah sekali. Okey, tengok nombor 21. Okey, semua boleh tengok muka surat 12. Kita tengok pula hukum yang masalah yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam. Makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam. Apabila makmum yang masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal daripada perbuatan sembahyangnya sebelum imam memberi salam tanpa niat mufaraqah, nescaya batallah sembahyangnya. Demikianlah bandingannya, batallah sembahyang sunat mutlak seseorang yang bangun kepada qiyam kerana menambah rakaatnya tanpa berniat hendak menambahnya. Makmum ni masbuk, dia mai sembahyang subuh rakaat kedua, imam dah sembahyang subuh rakaat. Makmum masbuk ni maksudnya makmum yang lewat ataupun yang tidak mempunyai masa yang cukup untuk menghabiskan Al-Fatihah. Ataupun cara mudah faham macam inilah, makmum ni tak cukup rakaat, dah selesai. Dia semayang subuh rakaat kedua, dia dan dengan imam. Bila sampai tang tahiyat akhir semayang subuh sampai tang tahiyat, maka dia nak kena tambah berapa? Dia nak kena tambah berapa? 1. Kan? Silap pula tanya, apa tu tak ada jawapan. Jadi makmum masbuk ni nak kena tambah 1 lagi. Dia nak kena tambah 1 lagi. Tiba-tiba imam duduk tengah baca tahiyat tu, dia bangkit tambah. Dia tak tunggu imam. Sepatutnya dia tunggu apa? Sepatutnya dia tunggu imam bagi salam. Dia tunggu dulu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia naik tambah 1 rakaat. Imam tak ada bagi salam, dia naik, batal sembahyang dia, habis. Itu cukup lah. Itu untuk yang bab yang tajuk ke 21. Yang ni rasanya majoriti umat Islam tahu, walaupun ada yang tak tahu juga yang ni. Tapi saya nampak majoriti sangat mengetahui hukum ni. Tak ada siapa tambah rakaat sebelum imam bagi salam. Jarang sangat. Maksudnya yang buat perangai macam ni teruk sangatlah. Kecuali jadi bila kita dah dengar ni, jangan buat perangai macam inilah. Tunggu imam bagi salam. Dan saya yakin hukum ni sangat masyhur lah. Sangat masyhur. Kecuali tak batal macam mana? Ni kita tambah sikit. Yang ni tu untung mengaji kitab ni. Kecuali dia niat mufaraqah. Makmum ni masbuk. Dia ni bila dia masbuk, dia tahiyat dengan imam, tahiyat akhir, dia nak kena tambah rakaat. Dia kata lambatlah imam. Tengok ni keadaan yang kedua untuk masalah ke-21. Tiap-tiap masalah dalam buku ni dia ada beberapa keadaan. Keadaan yang kedua ialah makmum ni masbuk, nak kena tambah rakaat. Bila tengah tahiyat dengan imam, dia rasa lama imam ni. Aku nak mufaraqah dengan imam. Aku nak berpisah daripada imam. Dia pun bangkit tambah, maka sah semayang dia, tak batal. Dia kena niat berpisah daripada imam, baru tak batal solat dia. Faham? Jadi ada 2 keadaan. Saya ulang balik.
Pukul apa? Lambat lagi 6-7 minit lagi, insyaAllah nah. Dan masalah ke-22 insyaAllah. Dan saya ulang sekali lagi, makmum ni masbuk, dia nak kena tambah 1 rakaat subuh sebab dia main lambat. Saya rasa semua orang tahu, subuh dia main lambat, maka dia nak kena tambah 1 rakaat. Sampai waktu baca tahiyat dengan imam, makmum masbuk ni dia berasa lambat sangat imam ni, dia pun tambah terus 1 rakaat. Dia tak niat mufaraqah, tak niat berpisah daripada imam, maka batal sembahyang dia. Itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua, makmum ni masbuk, sampai tahiyat dia kena tambah 1 rakaat. Imam tahiyat akhir, makmum ni pun tahiyat akhir, sat lagi dia kena tambah 1 rakaat. Sebelum imam bagi salam, dia tak larat tunggu dah, sebab dia sakit perut tapi boleh tahan lagi. Dia kata, aku nak mufaraqah, berpisah daripada imam. Maka dia pun niat mufaraqah, sebelum imam bagi salam dia pun naik tambah 1 rakaat. Bila dia niat mufaraqah berpisah dengan imam, sah sembahyang dia, habis, selesai dah. Itu hukum 21. Kita tengok hukum yang terakhir untuk petang ni. Hukum yang 22. Subhanallah. Wajib makmum ikut imam pada segala perbuatan sembahyangnya. Dia macam ni, bila kita sembahyang berjamaah, ada hukum tambahan yang berbeza daripada sembahyang seorang diri. Kalau tuan-tuan tanya, apa dia ustaz hukum tambahan tu? Ni dia hukum tambahan dia. Ada 200 lebih hukum tambahan dia. Maksudnya apa? Maksudnya betapa banyaknya hukum hakam yang kita nak belajar. Berbeza sembahyang seorang diri dengan sembahyang berjamaah, beratus-ratus hukum. Ni yang kita nak belajar ni lah. Ni masuk ke yang ke-22. Dalam buku ni ada 200 berapa puluh, ada 200 berapa puluh darat pula setiap hukum tu. Kadang-kadang setiap masalah tu ada 2 keadaan, 3 keadaan, 4 keadaan. Darat pula, maksudnya lebih kurang 500 masalah. Imam dan makmum, betapa banyaknya. Kita tanya diri kita balik, tahu hang tahu berapa benda? Tak berapa tahu sangat, kan? Betapa ruginya kita beribadah dalam keadaan tidak berilmu. Kita tak tahu beribadah dalam keadaan kita tak tahu. Banyak mana sembahyang kita tak sah, banyak mana sembahyang kita makruh, banyak mana sembahyang kita sah tetapi haram. Ada sah tetapi haram. Yang tu kita akan tengok semua dalam kitab ni insya-Allah. Wajib makmum ikut imam pada segala perbuatan sembahyangnya. Sembahyang yang paling sempurna ialah kita ikut semua gerak-geri imam. Imam habis, imam rakaat, Allahu Akbar, kita baru rakaat. Bukan serentak, dan bukan juga mendahului, dan bukan juga terlalu jauh ketinggalan. Serentak ada hukum dia, mendahului ada hukum dia, terlalu jauh ketinggalan pun ada hukum dia. Semua ada dalam ni, beratus-ratus permasalahan ni yang kita akan baca. Wallahu alam, habis ke tak tahulah. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala bantu kita untuk tamatkan. Kita perhabis nombor 22 punya masalah. Ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam berputar ia di antara muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Macam inilah, senanglah, saya terang teruslah, senang. Pergerakan makmum ikut imam ada 3 jenis. Sama ada muwafaqah yang paling sunnah, ataupun musabaqah, dia pi dulu daripada imam, ataupun musawaqah, dia serentak dengan imam. Yang tu pun tak bagus. 3 tu je lah, habis. Pergerakan makmum mengikut imam ada 3 jenis. Sama ada muwafaqah, yang ni yang paling sunnah. Imam rakaat, bila kedudukan imam dah rakaat baru dia rakaat. Imam i'tidal, bila imam dah berdiri tegak baru dia berdiri tegak, tu muwafaqah.
Musabaqah dia mendahului imam, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, ada kalanya batal. Musawaqah dia dia sama dengan imam. Dia sama serentak dengan imam. Yang tu ada kalanya makruh, ada kalanya tak sah. Yang tu kita dah bahas dah. Yang tu lah 3 benda. Habis yang tu lah nombor 22 kita baca. Ambil barakah. Ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam berputar, berputar ni maksudnya keadaan makmum ikut imam tu tidak lari daripada 3 keadaan. Di antara muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Dan erti musabaqah itu ialah mendahului makmum di atas perbuatan imamnya. Apa? Nampak Musabaqah tak bagus. Bukan saja tak bagus, kadang-kadang batal dan kadang-kadang haram. Dan erti musawaqah ialah menyertai serentak perbuatan atau perkataan makmum dengan perkataan dan perbuatan dan perkataan imam. Pun yang ini tak bagus. Manakala erti muwafaqah, yang ini yang sunnah, mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum. Bagi imam pi dulu, betul lah. Dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam. Ni betul. Dan hendaklah makmum mengikuti imam dengan sekira-kira mendapati ia makmum akan imam pada rukun itu. Dan inilah makna perkataan Kitabul Minhaj. Wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang, dengan bahawa mentakhirkan gerakan makmum dengan gerakan imamnya, seperti mana perbuatan sahabat-sahabat Nabi sembahyang di belakang Rasulullah SAW, ialah mereka tidak turun membongkok belakang mereka untuk sujud sehinggalah mereka nampak Nabi telah pun sujud. Nabi betul-betul sujud, baru sahabat turun. Ni dengar elok-elok. Imam dah sujud, bukan imam duk Allah, dia turunlah, dia pun mula turun. Memanglah dia tak sama dengan imam, tapi imam tak dan duduk keadaan rokok yang sujud yang sempurna. Dia duduk turun dah, buat turun dia dah. Nampak imam dah sujud, baru bergerak. Itulah yang dinamakan yang paling sunnah, iaitu muwafaqah. Ingatlah ada muwafaqah, ada musabaqah, ada musawaqah. Walhamdulillahirabbil alamin. Setakat dulu kita berhenti pada masalah yang ke-23. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala memberi taufik dan inayah kepada saya dan kita semua, dan memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.